Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Grup 7 ingin membentang tajuk kami iaitu Mat Kilau, Semangat Perjuangan dan Kebangkitan Pahlawan di Tanah Melayu. Antara kandungan tugasan kami ialah pengenalan, isi dan huraian dan kesimpulan. Seperti yang dinyatakan dalam slide berikut, pengenalan terbahagi kepada 6 bahagian. Dalam latar belakang kajian filem, ingin mengetahui bahawa etika dan peradaban merupakan satu perkara yang penting di dalam sesebuah masyarakat di setiap negara. Hal ini kerana penghayatan etika dan peradaban dapat melatih masyarakat semangat kesatuan ummah, dapat menghayati sejarah pahlawan dahulu serta didikan agama yang merupakan elemen penting dalam membina generasi rohbani dan berakhlak mulia. Filem merupakan saluran penting untuk memaparkan elemen bagi mengeratkan perpaduan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Filem adalah saluran media yang paling berjaya sehingga ianya sudah sebati dengan kehidupan sosial manusia kerana filem bukan hanya berperanan sebagai alat hiburan tetapi juga berkuasa mempengaruhi emosi, minda dan bentuk kehidupan halayak penonton. Peranan media menjadi signifikasi kita menyaksikan pelbagai pementasan dan filem diketengahkan kepada masyarakat yang menjulang perjuangan menegakkan negara, bangsa serta membawa kita kembali bertaut pada perpaduan yang semakin sunyi daripada masyarakat. Masyarakat memerlukan hiburan seperti filem Mat Kilau yang dapat membangkitkan semangat dan jati diri Melayu berteraskan Islam. Di saat masyarakat sedang dilanda dengan pelbagai serangan dan penyakit yang melemahkan masyarakat Islam, terutamanya di negara Malaysia. Setidaknya, filem Mat Kilau menjadi penyumbang kepada semangat perjuangan dan kebangkitan pahlawan di tanah Melayu. Filem Mat Kilau, Kebangkitan Pahlawan mula ditayangkan di Pawagam pada 23 Jun 2022 di Malaysia, Singapura dan Brunei. Filem ini melibatkan pelakon-pelakon yang terkenal seperti Adi Putra, Fatah Amin, Yayan Rusyan dan juga Datuk Jalaluddin Hassan. Filem ini meraih kutipan yang tertinggi di Malaysia iaitu sebanyak 90 juta ringgit berbanding dengan bajet filemnya yang hanya berjumlah sebanyak 8 juta ringgit. Filem ini turut mengatasi kutipan filem Hollywood lain seperti Avengers Endgame yang meraih sebanyak 85 juta ringgit. Bukan itu sahaja, filem ini turut mendapat ulasan positif daripada pengkritik filem dan juga penonton. Waris Mat Kilau juga turut memberikan sokongan yang kuat terhadap filem ini kerana telah menarik perhatian penonton untuk lebih mengenali tokoh Mat Kilau. Ini adalah pernyataan masalah. Melalui tontonan filem Mat Kilau ini, kami dapat mengeluarkan 3 masalah, iaitu yang pertamanya adalah kurang elemen antagonis. Pembawaan elemen antagonis yang ditayangkan adalah agak kurang memuaskan. Lazimnya, melalui pembelajaran sejarah, penjajah British ini merupakan golongan yang sangat licik dalam setiap gerak kerja dan tindak tanduknya dalam mengeksploitasi sumber di alam Melayu termasuk sumber kekayaan dan tenaga buruh. Namun begitu, malangnya watak British yang dilihat dan ditonjolkan melalui filem ini menunjukkan imej yang kurang bijak dan tidak memuaskan. Seterusnya adalah babak emosional. Babak emosional dalam filem ini agak terlalu ringkas dan setengah fakta yang dikeluarkan adalah tidak berdasarkan fakta yang termaktub dalam sejarah. Dan seterusnya adalah konteks bahasa. Penggunaan bahasa yang bercampur-campur, iaitu campuran antara kata-kata pasar dan penggunaan bahasa yang campur antara gaya bahasa moden, zaman perentangan dan zaman sebelumnya. Dan akhir sekali adalah mesej yang berkaitan keberanian dan kepahlawanan dilihat agak tenggelam, iaitu terdapat lebih mesej yang berkaitan Melayu dan Islam yang agak lebih menonjol berkaitan berbanding dengan keberanian dan kepahlawanan. Kisah sejarah yang berlangsung pada tahun 1892 yang berlaku sebelum pembentukan Negara Federasi Melayu yang berada di bawah pemerintahan dari pihak British. Dalam kisah penuh sejarah ini, kekayaan dari produk asli milik orang Melayu Pahang telah dieksploitasi oleh pihak British dengan menggunakan cara yang zalim. Selain itu, pihak British juga mengenakan cukai terhadap orang asli serta bercampur tangan dalam urusan adat dan agama orang Melayu. Kesannya, Mat Kilau telah berjuang bersama rakyat orang Pahang mengambil tindakan keras untuk menentang pihak British.
Tok Gajah dan pengikut-pengikutnya telah berusaha sedaya upaya untuk memperjuangkan tanah air mereka bersama Mat Kilau. Penentangan tersebut telah melibatkan berlakunya pertumpahan darah antara orang Melayu dan orang British. Namun demikian, persatuan antara orang Melayu berserta dengan kecelikan Mat Kilau telah memberi kemenangan bagi pihak orang Melayu. Antara objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti kesan filem terhadap persepsi masyarakat dalam kehidupan seharian. Hal ini demikian kerana filem merupakan salah satu media hiburan bagi masyarakat Malaysia tanpa mengira umur. Selain itu, kajian ini ingin mengenal pasti nilai-nilai yang terkandung di dalam filem Mat Kilau. Filem ini mengandungi banyak nilai murni yang ingin disampaikan kepada penontonnya menerusi jalan cerita dan juga latar belakang setiap karakter. Di samping itu, kajian ini turut bertujuan untuk memahami perjuangan Mat Kilau dalam menentang penjajahan orang luar. Dan akhir sekali, kajian ini ingin memahami kepentingan mempelajari sejarah sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Khalida binti Ma'arazi dan saya akan membentangkan isi huraian tentang penghayatan sejarah perjuangan pahlawan terdahulu. Okey, filem sejarah yang hebat mampu menyebabkan masyarakat untuk sentiasa kembali kepada sejarah. Ia menyebabkan sesuatu negara mampu mengenal pasti etika dan peradaban mereka. Seterusnya, memberi inspirasi kepada masyarakat untuk hidup dengan nilai-nilai etika dan peradaban yang sejati. Seterusnya, penjajahan British membawa kepada cara berfikir yang berbeza tentang identiti sesuatu bangsa tersebut. Seterusnya, menyebabkan struktur masyarakat terbentuk menjadi berbeza juga. Pergeseran yang berlaku ini bukanlah perkara yang negatif, tetapi jika tidak dibendung dengan cara yang betul akan menyebabkan membawa kepada perselisihan faham yang besar. Oleh itu, untuk tidak menjadikan sejarah berubah dua kali, jadi masyarakat kena sentiasa mengingati tentang sejarah yang telah berlaku. Alright, sambungan daripada isi sebentar tadi ialah meningkatkan kecintaan kepada agama dan bangsa sama seperti dari filem Turki berkenaan Sultan Al-Fatih. Kalau filem Sultan Al-Fatih membangkitkan rasa semangat dalam diri kita, filem Mat Kilau pula membangkitkan rasa semangat patriotism dalam diri kita. Okay, seterusnya ialah sentiasa berfikir rasional dalam apa jua situasi yang dihadapi. Contoh peristiwa yang berlaku dalam filem Mat Kilau ialah apabila Awang ingin melakukan perampasan senjata laras panjang dari pihak tentera British. Namun ditentang hebat oleh Mat Kilau dan Wahid. Walau bagaimanapun, Awang masih berdegil untuk melakukan perampasan tersebut, akhirnya menyebabkan kesan yang buruk kepada orang sekeliling. Dan kemuncak kepada kesan tersebut ialah apabila isteri Wahid yang di mana Rokiah dibunuh oleh kejam oleh pihak tentera British. Jadi kita boleh mengambil pengajaran daripada peristiwa tersebut untuk sentiasa berfikir rasional dan apa jua situasi yang dihadapi. Seterusnya ialah bijak merancang untuk melawan dengan tentera British. Mat Kilau dan rakan-rakannya bijak untuk melakukan serang hendap dahulu di hutan sebelum menyerang secara berdepan dengan pihak tentera British. Hal ini menyebabkan kemenangan berpihak kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iman Zulkarnain bin Zainal Abidin dan saya akan membentangkan isi dan huraian semangat penyatuan ummah. Semangat penyatuan ummah, persahabatan dan persaudaraan adalah sangat penting dalam menggerakkan sebuah perjuangan. Tanpa kesatuan ummah dan persahabatan dalam sesuatu perjuangan, maka kuranglah dorongan dan hilanglah sebahagian kekuatan dalam perjuangan. Pentingnya semangat penyatuan ummah dapat kita lihat apabila Mat Kilau dan Awang mula bertengkar dan berpisah kerana ketidakpuasan hati Awang yang tidak dipilih sebagai ketua pahlawan. Awang dan rakannya berkeras untuk merampas senjata pihak British tanpa mendengar nasihat Mat Kilau. Hal ini membuatkan pembesar British iaitu Kapten Sayers marah dan mengarahkan tentera British membuat satu serangan besar-besaran di jeti dan kawasan berdekatan. Akhirnya, Rokiah iaitu isteri kepada Wahid dibunuh oleh tentera British. Menyesal atas kejadian itu, Awang memohon maaf kepada Mat Kilau atas perselisihan selama ini lalu mereka pun bersatu semula. Terdapat banyak kesan buruk yang dapat kita lihat dalam kisah ini disebabkan lemahnya penyatuan ummah dalam sesebuah perjuangan. Ini adalah isu berkenaan perpecahan antara umat Melayu dan kegagalan untuk bersatu dan bermuafakat.
kedegilan pemimpin ummah pada zaman Mat Kilau dan Tok Gajah yang membawa kegagalan besar jika tidak dibendung dengan cermat dan sebaiknya akan membawa kerugian buat semua. Orang Melayu tidak akan menang. Orang Melayu suka pecah belah. Inilah dialog yang diungkapkan oleh pembesar British, Captain Sykes. Sikap orang Melayu pada ketika itu yang suka berpecah belah dan tidak bersatu dengan pemimpin membuatkan kejatuhan perjuangan bangsa Melayu pada zaman itu. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat ke-103, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali, iaitu agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan kurniaannya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman supaya memelihara kesatuan dan persatuan. Almarhum Prof. Dr. Hamka di dalam tafsir Al-Azharnya ketika menafsirkan ayat ini menyebut, di sini tampak pentingnya jemaah berpegang pada tali Allah. Sendiri-sendiri tidaklah ada faedahnya kalau tidak ada persatuan, iaitu penyatuan, di antara satu dengan yang lain. Ini terbukti bahawa dalam sejarah perjuangan dan pimpinan tanah Melayu zaman dahulu sering menghadapi masalah dalam membentuk penyatuan dan kesatuan umat. Lebih-lebih lagi, mereka sering berhadapan dengan pengkhianatan sesama sendiri. Jika tidak, Mat Kilau tidak akan lari dari kampung halamannya, bukan kerana takut berhadapan dengan penyeroka British, tetapi kerana pengkhianatan yang datang dari pelbagai pihak. Kesimpulannya, semangat penyatuan ummah adalah sangat penting bagi melahirkan umat yang bersatu padu dan bermuafakat agar dapat membina sebuah negara yang aman dan damai. Seterusnya, analisis berkaitan dengan nilai agama merupakan elemen penting dalam membentuk generasi rabani dan berakhlak mulia. Baiklah, pemilihan watak Mat Kilau juga telah berhasil mendapat pengiktirafan oleh Kerajaan Malaysia, di mana filem tersebut telah menceritakan tentang bagaimana seorang pemimpin yang mempunyai pegangan teguh terhadap nilai agama dan budaya serta bijak dalam mempertahankan tanah air daripada serangan tangan asing, iaitu yang seperti mana kita tahu, iaitu British pada ketika itu dikenali sebagai kuasa besar dunia. Nilai-nilai ini yang telah diterapkan di dalam filem Mat Kilau. Menurut Samsul Yusof, iaitu pengarah kepada filem tersebut, telah menyifatkan bahawa sebenarnya pendekatan agama yang telah diterapkan dalam filem tersebut merupakan mengapa filem tersebut telah berhasil membuka mata bukan sahaja penonton di dalam negara, malahan juga penonton daripada luar negara, sehingga menjadikan filem epik Melayu ini telah mendapat perhatian utama di beberapa buah negara termasuk Israel. Beliau juga berasa terharu apabila mendapat berita bahawa filem ini telah berjaya meraih populariti di Netflix Israel apabila berjaya meneruki carta nombor 4 dalam senarai 10 filem yang mendapat tontonan paling ramai di negara tersebut. Samsul Yusof juga berpendapat bahawa walaupun berlainan bahasa, namun nilai dan sifat agama itu sendiri telah menjadi tarikan dan sebab mengapa filem ini telah mendapat tempat di hati masyarakat sana. Seterusnya, filem Mat Kilau ini juga tidak memaparkan plot atau aksi-aksi yang terpalit atau berkaitan dengan unsur-unsur syirik, dan juga memaparkan kisah hidup ataupun nilai-nilai Islam yang lebih dekat dengan masyarakat pada masa kini, walaupun jalan dan plot ceritanya adalah berkaitan tentang sejarah pada zaman dahulu. Ini menyebabkan bahawa kita dapat mempelajari daripada filem Mat Kilau bahawa nilai agama sebenarnya amat penting diterapkan ataupun difilemkan supaya ia boleh menjadi salah satu rujukan ataupun contoh yang dapat dipelajari ataupun difahami oleh masyarakat pada zaman kini. Jelas bahawa kita dapat lihat bahawa nilai agama dalam filem ini dapat membentuk rabani dan juga generasi yang lebih berakhlak mulia.
Baiklah, analisis seterusnya tentang bagaimana filem Mat Kilau ini dapat memberi pengertian tentang heroism sebenar. Baiklah, apabila kita tinjau kembali tentang kesuraman politik dan ekonomi negara kita, Mat Kilau seolah-olah memberi nafas baru atau sinar baru tentang bagaimana sebenarnya heroism itu di mata masyarakat Malaysia. Tentang fahaman dan definisi sebenar tentang heroism yang kian kita lihat semakin pupus dalam tampuk kepimpinan politik masyarakat Melayu pada hari ini. Antara faktor utama yang dapat kita lihat menyumbang kepada kejayaan filem ini adalah disebabkan suasana malap dan juga kelam dalam kepimpinan politik Melayu atau Islam di luar panggung. Penonton merasakan bahawa apabila mereka menonton cerita ini, mereka seolah-olah mendapatkan gambaran ataupun mendapat tamparan tentang apakah sebenarnya heroism yang ideal dan amanah serta jujur dalam membina nasib dan mengangkat martabat bangsa dan juga rakyat. Filem ini seolah-olah platform yang menceritakan tentang perasaan dan harapan kebanyakan masyarakat Melayu terhadap suasana kepimpinan yang diidam-idamkan selama ini. Masyarakat sewajarnya mengambil semangat dan juga ketokohan yang ditonjolkan oleh watak Mat Kilau supaya kita dapat merdekakan diri kita daripada cengkaman para pendusta bangsa yang hanya mementingkan diri mereka sendiri. Heroism yang sebenar perlu dikembalikan dalam masyarakat kita agar tampuk kepimpinan kita bebas daripada sebarang bentuk rasuah, korupsi dan yang akhirnya menjadikan punca kepada kejatuhan negara kita. Rakyat Malaysia sewajarnya membebaskan diri dan minda daripada dikongkong oleh sikap rasism dan juga prejudis. Dan ini yang sebenarnya dapat kita belajar daripada analisis yang dapat kita belajar daripada filem Mat Kilau tentang bagaimanakah ia memberikan pengertian tentang heroism sebenar. Okay, baik, seterusnya ialah isi yang kelima, pengorbanan dalam menegakkan kebenaran. Jika ingin membicarakan tentang hal ini, sudah tentu kita tak akan terlepas pengorbanan Rasulullah dan para sahabat bagi memastikan Islam terus berkembang. Okey, kalau dalam konteks filem Mat Kilau, antara peristiwa yang menunjukkan pengorbanan untuk menegakkan kebenaran ialah watak Mamat. Mamat tidak gentar dengan siksaan oleh tentera British. Walaupun Mamat disiksa teruk di dalam penjara, ketika ayahnya Pak Dris melawat Mamat, Mamat siap berpesan kepada ayahnya supaya tidak membelot kepada bangsa Melayu. Dan seterusnya, antara pengorbanan yang lain ialah Rokiah tetap dengan pendiriannya untuk tidak membuka mulut mengenai keberadaan suaminya ketika itu. Walaupun Rokiah diugut untuk dibunuh oleh tentera British, namun Rokiah tidak gentar dengan mereka dan akhirnya menyebabkan Rokiah dibunuh oleh kejam oleh tentera British. Dan seterusnya ialah pengorbanan Pak Dris untuk mengalahkan tentera British. Sebelum Pak Dris dibunuh oleh Cyrus, Captain Cyrus, Pak Dris mengkhianati tentera British dengan menipu mengenai selek belok keadaan dalam hutan tersebut. Benda pengorbanan yang dilakukan oleh Pak Dris menjadikan kemenangan berpihak kepada bangsa Melayu untuk menentang tentera British. Okay, seterusnya ialah isi yang terakhir, iaitu peranan pembesar dan ulama yang ikhlas berjuang. Ulama merupakan pewaris Nabi dan Rasul untuk menyampaikan dakwah, namun peranan mereka menjadi lebih besar apabila mereka bersama dengan para pemimpin untuk mengukuhkan lagi semangat para pejuang. Dalam filem Mat Kilau, perdebatan yang berlaku di antara kalangan pembesar Melayu untuk melantik ketua pahlawan Melayu bagi menentang pihak British telah dijadikan contoh bahawa mereka ikhlas berjuang untuk memastikan kemenangan berpihak kepada mereka. Dan perlawanan di antara Mat Kilau dan Mak Lela berlaku untuk tujuan tersebut. Dan akhirnya Mak Kilau merupakan pemimpin untuk memimpin mereka melawan tentera British. Dan untuk poin yang terakhir ialah apabila Datuk Haji Muhammad mengugut akan membangkitkan isu British menzalimi penduduk tanah Melayu kepada Kesultanan Melayu.
Konklusinya, filem Mat Kilau merupakan filem yang banyak memberi nilai-nilai serta mewujudkan kesan yang positif terhadap perspektif masyarakat dalam kehidupan seharian di Malaysia. Filem ini jika difahami dan dihayati dalam kalangan masyarakat dapat meningkatkan kefahaman dalam memahami adat resam masyarakat Melayu Islam. Hal ini kerana masyarakat moden hari ini semakin leka dan mempunyai sifat tidak ingin tahu mengenai adat resam masyarakat Melayu Islam suatu ketika dahulu. Masih banyak adat istiadat lama yang diamalkan oleh masyarakat kini kerana biar mati anak, jangan mati adat. Selain itu, filem ini mengajar dalam pentingnya perpaduan dalam kalangan masyarakat bagi membela nasib agama, bangsa dan negara. Perpaduan amat penting supaya kurangnya campur tangan asing dalam hal ehwal dalaman negara serta dapat mengekalkan keamanan negara. Filem ini juga menunjukkan bahawa didikan agama sangat penting dalam membina generasi yang berakhlak mulia, menyayangi serta melindungi negara dari penjajah. Oleh itu, perjuangan tokoh kisah antara cadangan yang perlu ditambah baik dan dilakukan daripada filem Mat Kilau ini adalah dengan mewujudkan lebih banyak filem yang menceritakan kisah perjuangan tokoh-tokoh yang lain seperti Tok Janggut yang sanggup berkorban apa sahaja demi negara tercinta supaya jasa mereka ini akan sentiasa kita ingati. Selain itu, pihak produksi Mat Kilau mestilah menerima setiap komen yang dilontar oleh penonton supaya filem yang dihasilkan tentang perjuangan tokoh-tokoh di Malaysia pada masa hadapan akan lebih berkualiti dan seronok untuk ditonton. Setiap cadangan ini diharap dapat menarik lebih ramai individu dari pelbagai bangsa dan negara untuk lebih mengenali setiap tokoh-tokoh di Malaysia serta apa yang diperjuangkan oleh mereka ketika itu.